Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Seksyen 5 yang akan membentangkan tugasan bertajuk HFMD. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 6 orang, iaitu saya Nurhayati binti Azmi, KPJ 2215100431. Saya Nur Suhaila binti Zulkifli, nombor KPJ 22151041. Saya Nur Aida Afrina binti Azmi, KVJ 2215104115. Saya Nur Hasina binti Mizan, KBJ 2215100472. Saya Nur Afisha Izlana binti Afandi, nombor KBJ 2215100419. Saya Nurala Syahdi binti Amran, KBJ 2215100423. Objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat menerangkan definisi HFMD. Kedua, dapat menerangkan penyebab-penyebab HFMD. Ketiga, dapat menyatakan epidemiologi tentang HFMD. Keempat, dapat menerangkan faktor-faktor risiko HFMD. Kelima, dapat menyatakan tentang tanda-tanda dan gejala HFMD. Keenam, dapat menyatakan kaedah diagnostik bagi HFMD. Ketujuh, dapat menyatakan rawatan atau perubatan bagi HFMD. Seterusnya, dapat menyatakan komplikasi bagi HFMD. Akhir sekali, dapat menyatakan langkah pencegahan bagi HFMD. Penyakit tangan, kaki dan mulut, hand, foot, mouth disease atau dikenali sebagai HFND yang lazimnya berlaku di kalangan kanak-kanak berusia kurang daripada 10 tahun. Ia disebabkan oleh virus enterovirus. Kebiasaannya, gejala HFMD adalah ringan dengan simptom demam diikuti ruam melepuh pada tangan, kaki, mulut dan lidah. Kanak-kanak juga boleh mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, kurang selera makan. Kes HFMD ini disebabkan oleh jangkitan virus. Jangkitan virus V71 boleh meningkatkan risiko untuk mendapatkan komplikasi seperti encephalitis dan myokardia. Antara penyebab-penyebab HFMD adalah yang pertama, hubungan rapat sesama rakan-rakan. Contohnya, kanak-kanak bermain dengan rakan-rakannya di padang dan menyebabkan penyakit itu berjangkit. Seterusnya, berlaku sentuhan dengan cecair gelembung atau najis pesakit HFMD. Contohnya, ketika jururawat menguruskan pesakit HFMD dan tersentuh najisnya, akan mengakibatkan berjangkitlah HFMD kepada jururawat tersebut. Yang ketiga, perkongsian peralatan makanan seperti sudu, garfu atau peralatan peribadi seperti sapu tangan, tuala dan berus gigi dapat menyebabkan HFMD terjangkit. Yang terakhir, bersentuhan dengan permukaan atau barang yang telah dijangkiti virus seperti pemegang pintu tandas. Saya akan menerangkan mengenai epidemiologi HFMD. Penyakit HFMD mempunyai pengedaran di seluruh dunia. Kita pergi kepada geografi distribution. Penyakit HFMD banyak berlaku di beberapa negara besar seperti Amerika, Vietnam, Malaysia dan juga China. Kes terbesar yang pernah berlaku adalah di China, iaitu Taiyuan City. Untuk frekuensi pula, kes terbesar yang pernah berlaku di Taiyuan City, China pernah berlaku selama 5 tahun, iaitu bermula pada Januari 2010 hingga Disember 2021. Pertempatan ini mencatatkan sebanyak 71,158 kes. Penyakit HFMD ini juga kerap berlaku pada musim panas dan musim bunga. Slide yang seterusnya akan membincangkan tentang faktor-faktor risiko terjadinya HFMD. Yang pertama adalah berlaku sentuhan dengan cecair atau najis pesakit. Kedua, perkongsian peralatan makanan seperti sudu, garfu atau peralatan peribadi seperti tuala, sapu tangan dan berus gigi. Ketiga adalah bersentuhan dengan permukaan atau barang yang telah dijangkiti virus seperti pemegang pintu tandas. Tajuk yang seterusnya adalah tanda dan gejala HFMD. HFMD biasanya bermula dengan demam, rasa tidak sihat yang disusuli dengan kurang selera makan. Dalam sehari atau dua, luka atau ulcer di mulut akan timbul. Sebilangan kanak-kanak mungkin mengalami ruam merah pada tapak tangan atau celah jari yang berkemungkinan menjadi lepuh.
Ruam ini juga boleh terjadi pada lutut, siku dan bahagian bawah badan kanak-kanak. Ruam merah ini biasanya tidak menyebabkan kegatalan. Kekeringan badan atau dehidrasi akan mudah terjadi disebabkan ada sebilangan kanak-kanak menjadi kurang selera makan dan minum akibat sakit pada mulut. Tidak semua kanak-kanak yang dijangkiti penyakit ini akan mengalami tanda dan gejala yang sama. Sesetengah kanak-kanak mungkin hanya mengalami ruam merah atau lepuh pada kulit atau luka pada mulut. Sebilangan kanak-kanak lain mungkin dijangkiti tanpa kehadiran sebarang tanda atau gejala. Kaedah diagnostik bagi HFMD ialah pertama, lakukan kit ujian alio untuk mengenal pasti kehadiran antigen. Kedua, lakukan ujian fizikal. Ujian ini dilakukan oleh doktor untuk mengenal pasti keadaan kulit pesakit. Ketiga, lakukan ujian darah. Ujian ini dilakukan untuk mendiagnosiskan penyakit. Keempat, lakukan ujian makmal untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang virus. Rawatan perubatan HFMD yang pertama adalah pemberian ubat demam seperti paracetamol. Kedua adalah galakkan pesakit untuk berkumur dengan air garam dengan bancuhan 1/2 daripada sudu teh untuk segelas air suam. Yang ketiga adalah galakkan kanak-kanak untuk minum air secukupnya. Dan yang terakhir adalah galakkan mereka untuk makan makanan sejuk dan produk tenusu. Seterusnya, komplikasi HFMD. Yang pertama, dehidrasi. Ia selalu berlaku pada kanak-kanak kerana mereka akan menolak untuk minum ketika menghadapi penyakit ini. Ia disebabkan ulcer yang teruk di dalam mulut mereka. Yang kedua, meningoencephalitis iaitu jangkitan pada kuman dan selaputnya. Yang ketiga, myocarditis, keradangan pada otot jantung. Yang keempat, mempunyai masalah penglihatan atau buta. Ia disebabkan kerana jangkitan kuman ini membentuk parut pada makula di bahagian retina mata. Yang terakhir, akan berlaku kematian. Seterusnya adalah langkah-langkah pencegahan HFMD. Yang pertama, kerap cuci tangan terutamanya selepas menyentuh pesakit HFMD atau barangan yang digunakan oleh pesakit HFMD. Yang kedua, elakkan bersentuhan langsung dengan pesakit HFMD. Contohnya, jururawat perlulah memakai sarung tangan sebelum menyentuh pesakit HFMD. Ketiga, elakkan berkongsi makanan atau barangan peribadi dengan pesakit HFMD. Yang keempat, jangan sentuh bahagian tubuh seperti mata, hidung dan mulut selepas menyentuh pesakit HFMD. Yang terakhir, pastikan kebersihan persekitaran rumah bersih dengan mencuci atau menyah kuman, tandas dan permukaan lantai. Kesimpulannya, walaupun kadar penularan penyakit HFMD adalah tinggi, ia masih boleh dicegah sekiranya semua pihak memainkan peranan. Segera membawa anak berjumpa doktor jika mempunyai simptom HFMD dan lakukan langkah pencegahan supaya penyakit ini tidak merebak. Kebersihan langkah utama mencegah penyakit tangan dan kaki mulut ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Harap apa yang kami sampaikan anda semua faham dan sekiranya ada salah ataupun kurang penjelasan, kami memohon maaf. Dan kami harap anda semua menikmati presentation daripada kami semua. Terima kasih. Okey, bila dah ada tanda-tanda ini semua, ibu bapa perlu beri perhatian segera. Sekiranya anak mereka dah start ada tanda ini, pergilah dapatkan nasihat dan berjumpa doktor untuk mendapatkan diagnosis yang betul. Kita kena alert juga apa tanda-tanda ataupun perubahan yang berlaku kepada anak-anak. Contohnya seperti start nampak letih, lesu dan mereka tidak mahu minum ataupun makan. Dan kadang-kadang mungkin ada muntah yang berterusan. Kalau ada gejala yang saya sebutkan tadi ataupun suspek HFMD, elakkan hantar anak ke tadika ataupun prasekolah ataupun nursery. Elakkan berbuat demikian kerana ia mungkin boleh menjangkiti kanak-kanak yang lain. Bagi langkah-langkah pencegahan, boleh amalkan ini semua. Contohnya iaitu seperti amalkan mencuci tangan secara kerap, iaitu menggunakan air bersih dan juga sabun. Cucian tangan ini adalah digalakkan
sebelum menyediakan makanan, selepas keluar tandas, selepas menukar lampin dan juga selepas membuang air. Tutup mulut dan hidung jika batuk dan juga bersin. Seterusnya, anda juga tidak digalakkan untuk berkongsi pakaian, tuala, perkakas makanan dan juga mainan. Bagi ibu bapa pula, perlu memastikan mereka sendiri bersih terlebih dahulu sebelum menguruskan anak-anak mereka. Selain itu, jika ada mainan, kerusi dan meja yang tercemar dengan air liur anak, bersihkanlah betul-betul supaya ia tidak menjangkiti anak yang lain. Sekiranya anak-anak mempunyai jangkitan ataupun tanda-tanda jangkitan HFMD, hendaklah dijauhkan daripada tempat awam yang sesak seperti sekolah, prasekolah, tempat mainan, pasar dan juga pengangkutan awam. Itu adalah antara langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil sekiranya suspek ataupun sudah dijangkiti HFMD. Sekiranya